Okey, sahabat semua. Assalamualaikum. Bismillah. Sebelum saya teruskan live ni, cakap yang perlu saya ulang sebut ialah apa sahaja pengisian di dalam live saya sebenarnya bukan niat saya untuk menunjuk pandai ataupun nak mengajar sahabat-sahabat semua. Tujuan saya buat Able Live nombor satu sekali untuk diri saya sendiri. Maksudnya untuk mempertingkatkan lagi, memperbetulkan lagi mana yang tak tingkat ditingkatkan, yang bengkok dibetulkan. Itu saya niat saya. Cuma seperti biasa sebab Able Live tak nak, sebab dalam buat Able Live banyak cara. Terpulang kepada kemampuan semasa, kepada saluran yang buat macam mana. Okay. Kalau anda mungkin bidang emas, cara yang berbeza untuk buat marketing, tapi prinsip dia ataupun kerangka sama saja berbeza. Kerangka sama sahaja. Dan tentulah ada pelbagai respon. Bila kita buat live, saya ataupun buat live, semua akan ada respon dua. Sama ada orang yang suka ataupun ada orang benci. Kerana ialah lumrah dunia begitu. Percayalah. Saya berhabak Nabi Rasul-Rasul yang tak pernah berbohong, yang tak pernah menipu, akhlak yang bagus, bercakap lemah lembut, cerdik, amanah, pun tetap ada orang benci. Tetap ada orang yang memfitnah. Apatah lagi saya. Saya orang yang tidak ada apa-apa, mata saya, mulut saya bukan saya, Allah Ta'ala sahaja. So tentu banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan pastilah ada orang yang suka, ada orang yang benci. Dan perlu saya sebut, ini adalah fakta. Mungkin hari ini sahabat-sahabat membenci orang lain, maka satu masa nanti akan tiba pula dengan awak dibenci. Mungkin hari ini awak menyukai orang lain, menghormati orang lain, maka lambat laun sampai masa awak akan dipuji, akan disuka oleh orang lain. Itulah lumrah dunia dah. So kena terima dunia ini setiap tamu. Dalam nak buat apa gerak kerja, sama ada berniaga ke, menjahit ke, bertani, berkebun, melukis ke, sama sahaja. Pasti ada dua golongan, iaitu golongan orang yang suka kepada kita, golongan yang akan benci kepada kita. Ini lumrah. Bermaksud kalau sahabat terima lumrah dunia macam ini, memang sahabat-sahabat semua akan sentiasa berada dalam stres, dalam keadaan tak seronok. Pegang ilmu cerita ni, iaitu saya berhabak Rasul-Rasul daripada Adam sampai Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua Nabi yang kata ribu lebih Nabi Rasul yang tak pernah berbohong. Cara bercakap cantik, molek pun ada orang benci. Ada orang kata Nabi Muhammad penyihir, penipu, gila. Kalau saya, patut sangatlah layaklah kata saya tak cerdik, gila dan sebagainya, tak menarik. Itu adalah lumrah dunia. Anda faham ilmu itu. Ini satu benda yang perlu sahabat pasak minda supaya boleh hadapi kerana mena, suka duka, bahagia, celaka, maju mundur, untung rugi dalam dunia. Dunia memang macam tu. Tak akan jumpa 100% orang akan suka dengan kita, walaupun apa yang kita buat itu adalah benda yang menepati hukum syarak. Okey, selesai. Tapi itu kena terima. Kalau tidak, saya dapati antara punca mengapa orang stres, orang sedih, orang bermuram, orang serabut, apa lagi kerana kadang-kadang lupa poin ini. Lupa poin ini, lupa ilmu ni, maka bila stres yang berlapis-lapis menyebabkan akan, kalau tak dikontrol dengan elok, menyebabkan akan jadi hilang akal, ataupun bahasa kampung jadi gila. So inilah kelebihan orang Islam. Kelebihan orang Islam, kita ada akidah, iaitu apa sahaja yang ada pada kita, pakaian, harta, anak, wang ringgit, apa sahaja sebenarnya hak kita.
hanya diberi pinjam seketika oleh Allah Ta'ala. Kita hanya meminjam saja. So pasti sesuatu yang dipinjam akan diambil balik oleh Allah Ta'ala. Dari sudut lain, hal ini juga mengingat kita bahawa tak perlu kita rasa sombong, tak perlu kita rasa hebat, tak perlu kita rasa takabur, tak perlu kita rasa pandai, tak perlu rasa bangga dengan follower yang ramai, tak perlu rasa bahagia sangat nak terlampau dengan keuntungan yang tinggi. Kerana apa benda iaitu sama ada untung, ramai follower sebagainya itulah, hakikatnya ialah bukan kerana usaha kita, dengan maknanya dengan kehendak Allah Ta'ala sahaja. Itu kena faham dah, insya-Allah. Itu adalah mukadimah. Saya bercakap tentang hari ini, saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua sambil live daripada Ustaz Jatih ini, kalau tak ada ini. Jatih pun hujan tadi, saya sampai tak ada hujan. Seorang pun tak amat tengok lah, boleh tengok, tak salah. Saya tengok semua pandang harapan orang. Memang agak apa nama orang tak ada ni. Nama tak ada. Memang biasalah. That's why saya selalu nak sebut kat sini, iaitu kalau boleh kepada pihak pengurusan pasar tani ataupun sebagainya lah, pasar tani kan, buatlah pada hari Sabtu, untuk Jatih buat hari Sabtu. Kalau dibesuk hari Jumaat, iaitu hari tak bekerja. Kalau tak bekerja maknanya lain sikit orang tu. Kalau buat hari kerja macam Khamis ni, maknanya orang yang bekerja, kita kena ingat orang kampung dia membeli benda-benda yang perlu, ikan begitu je, ikan sayur, beras, gula. Tapi masa sekarang ni orang-orang yang berduit seperti misi, doktor, cikgu, askar, bombo, mana-mana kita kerajaan lah, masa lagi bekerja sekarang ni. So dapat keluar lah. Apa hari nak pergi? Ke Wadah? Pergi tak ingat? Ke Wadah? Ni Encik wah. Ingat. Saya tak ingat. Tak ingat. Saya pergi sebenarnya, cuma tak ingat. Nak sing apa nak. Oh ni tanya, nak dengar nak seprah betul? Seprah ni bagi dia. Cik nak siapa sebenarnya? Tak dulu. Kata Tikiman ni. Saya tahap yang Mata. Mata tengok dia tu, dia boleh ikut mata boleh kan? Boleh pedih sikit lah. Kalau budak, saya buat habis sikit Zam-Zam, boleh pedih sikit. Dia gini kalau Air ke pun? ni untuk perut. Gastrik. Masa aku kahar perut sahaja, gastrik, sembelit, buasir, barah. Dia bagus untuk barah lah. So, sembelit barah tu hamal lah untuk biasa tu. Yang ni untuk perut. Dia minum berapa? Satu kok? Sebenarnya gini dia sebenarnya ubat, sebebas. Kalau boleh gini boleh. Untuk jimat, saya buat sama segelas. Ini sebab dia sayang produk supplement saya senang. Kalau orang yang betul-betul kronik, saya syorkan maknanya sebotol. Tapi itulah, kadang-kadang kos lah. Ni betul. Apa yang tu? Ada sedih harga di sini. RM54 per sen. RM54 2 besar. Memang agak ini untuk perut, gastrik. Ini untuk semelit, buasir. Semelit, buasir, gastrik. Saya pokok hap perut saja, buat parti. Ini untuk bersih ni. Bersih dulu toksik. Dia macam mana ni? Dalam lagi ni kalau kita keluar. Macam mana ni? Yang Dia tak saja lah. tak. Dia ni dia apa sahaja unsur negatif. Apa? Yang menyebabkan penyakit ada. Gout, stroke, migrain. Sebab dia bila buang toksik, insya-Allah tak ada penyakit. Itu saja yang aku masih ikut sayur macam-macam dalam sekarang kan. Boleh. Terima kasih. Maafkan saya dah. So anda boleh komen, kita sama sembang biasa. Kita fokus topik hari ini, bagaimana cara untuk bina potensi diri. Isu ni, benda ni sangat-sangat penting. Kenapa? Penting nombor satu kerana
saya, awak semua ada satu benda yang panggil bakat. Nak bagi bakat boleh, nak bagi potensi boleh, kelebihan, keistimewaan, panggillah. Tapi boleh kata semua makhluk yang ciptakan apa satu benda, potensi diri, kelebihan diri. Dan saya yakin, pada pengalaman, tak semua orang tahu apakah potensi diri dia, apakah kelebihan diri dia. Mungkin hidup dah 40 tahun lebih, tak tahu benda apakah sebenarnya kelebihan dia bagi. So, supaya sahabat-sahabat semua untuk buang masa dengan saya bagi ilmu lah, bagi teknik. Saya memang nak buat belas, saya tak nak buang masa anda semua. Anda tengok, kalau anda buat, praktik maknanya, insya-Allah dapat maklumat. Kalau dengar tak praktik, saya tak apa-apa. So, ada 3 step yang paling mudah sekali untuk tahu apakah cara untuk kenal ataupun cara untuk bina potensi diri, untuk bina kelebihan diri supaya lebih bermanfaat, tak dipersiakan. Pertama sekali, step pertama, kena terima ilmu ni. Mesti cari hingga jumpa, iaitu kenal dengan pasti. Dah lah kenal dan pasti, oh ini rupa-rupanya kelebihan yang ada pada diri kita, diri anda, diri saya. Itu step pertama. Cara ini mesti kena lakukan. Mesti kenal, mesti jumpa dahulu apakah sebenarnya satu ataupun dua kelebihan yang ada dalam diri kita. Saya tak jumpa benda ni, memang bermasalah besar. Okey, saya nak perinci poin nombor 1 dahulu. Okay, yang kalau boleh ambil pen kertas tulis ilmu ni. Ini sangat penting ilmu ni, sebab kalau tak tulis, ilmu ibarat macam binatang liar. Kalau katakanlah kijang atau rusa liar, dia akan lari, akan hilang kalau tak ditambat dengan tali yang kuat. So, sama ilmu ibarat macam binatang liar. Ilmu kata tambat, dia akan lari. So, nak tambat ilmu dengan tali tak boleh. Ilmu supaya tak hilang, tak lepas, mesti ditambat dengan pen. That's why ilmu ni ibarat binatang liar. Nak tambat binatang liar dengan tali kukuh, nak tambat ilmu yang liar dengan pen. Tulis dengan pen. Lagi bagus pen berwarna hitam. Kenapa dah rahsia dah? Kenapa? Okey. Saya nak perinci poin pertama, iaitu kenal dengan pasti dahulu apakah sebenarnya kelebihan yang ada di kita, diri anda, diri awak semua. Baik, cara yang mudah. Sediakan ada buku macam ni, buku tulis ke, buku tulis kosong, dan ambil pen. Ini adalah step pertama. Saya perinci dahulu supaya bila saya ada manfaat kepada awak dan boleh amal. Mulai hari ini, tindakan yang awak perlu buat ialah awak perlu pindahkan, transfer segala apa sahaja yang terlintas, yang terfikir, yang terimpian dalam fikiran awak ni kepada buku. Sebab saya tulis pen, ambil pen, tulis. Saya ambil demo. Okay. Contohnya buku saya. Buku saya. Saya nak sahabat-sahabat buat ini yang amat penting. Dan saya dah memang test dengan student saya, memang perbuan semua. Ini adalah buku, ini adalah pen. So, ambil pen, tuliskan di buku apa sahaja idea-idea yang terfikir, terlintas, tergambar, teringat yang awak nak capai, tuliskan buku. Tulis sebanyak mungkin, luahkan walaupun 10, 100 ke 1000 ke 2000, tulis sahaja. Itu step pertama. Tulis. Awak perlu berhenti bila mana ditulis benda yang sama. Okay. Mungkin pada bilangan pertama awak fikir nak jadi penyanyi tersohor. Tiba-tiba pada bilangan yang ke-1000 ditulis nak jadi penyanyi tersohor. Contoh. Nombor 2 mungkin awak fikir nak jadi angkasawan.
yang tersohor. Kita tengok pada bilangan yang ke-2000 awak tulis benda sama juga. So itu bermaksud bila mana telah berlaku dah habis dah awak tulis, bermakna itulah anda telah habis lah. So bila dah habis suka diluahkan pada buku ini, buku yang dah simpan, yang dah sedia tu, tutup buku. Ini cara untuk kenal pasti dahulu. Antara banyak terfikir teringat tu masa hati terbaik. Yang terbaik. So bila gitu di masa yang lain awak perlu apa? Buka balik buku yang awak tulis, yang awak luahkan tadi. Dengan hati yang tenang, dengan akal yang waras, dengan solat hajat, dengan solat istiqoroh, anda tengok balik satu-satu. Contoh nombor satu, awak tulis nak jadi penyanyi tersohor. Awak nilai balik. Misal katalah aku nak jadi penyanyi tersohor seperti Datuk Siti Nurhaliza. Misal kata anda bisu. Contoh. Bermaksud tidak musabah pada anda. So anda potong. Nombor dua pula. Contoh awak fikir terimpian terlintas mungkin kelebihan aku nak jadi angkasawan. Awak nilai balik. Aku ni fizik tak pernah belajar, kimia tak pernah belajar, apalagi contoh tak mensabar, maka potong. Nombor tiga, mungkin awak terpikir nak jadi seorang jutawan jual budu, contoh. Awak nilai balik dengan akal waras, dengan tenang, dengan solat hajat, istiqoroh. Ada munasabah ni. Kalau macam tu, awak biarkan dahulu. Bermaksud itulah semua sekali, awak perlu nilai balik, tengok balik kepada semua sekali idea-idea, kelebihan-kelebihan yang awak terfikir terlintas dalam buku tadi. Mana yang tak munasabah, mana yang kata apa, tak logik, anda potong. Masa lah. Yang penting pemotongan yang dia buat tadi dengan tenang, dengan akal yang waras, dengan buat solat hajat, dengan perbanyakkan berdoa kepada Allah. So insya-Allah dalam banyak-banyak ribuan ratusan pelbagai kelebihan, idea, bakat yang terlintas tadi, bila potong biasanya akan ada satu ataupun dua yang betul-betul menepati, mungkin 90% menepati naluri hati awak. Contoh, katakanlah awak jadi kaya raya jual bisnes, jual budu contoh. Bila dah jumpa itu, masuk step yang kedua. Dalam teknik ataupun tip nak bina potensi diri. Tip yang kedua ialah bila telah anda jumpa dan telah kenal dengan pasti, oh ini rupa-rupanya bakat saya, hobi saya, kelebihan saya. Step kedua yang awak perlu buat ialah pergi belajar. Pergi belajar dengan cara hadis seminar ke, kursus ke, bertanya ke, cari baca buku ke, ataupun join FB group ke, cari apa sahaja asbab-asbab berguru dengan orang ke, bermentor kawan dengan orang yang sama bidan dengan awak. Contoh tadi dah bidan nak jadi kaya raya jutawan dengan budu. So pergilah belajar, merendahkan diri, buang ego, belajar dengan orang yang dah berjaya kaya raya jutawan hanya kerana bisnes budu saja. Join FB group. Itu tip paling bermaksud tambah ke pengetahuan dengan menggunakan pelbagai sumber ilmu dalam bidang ilmu budu sahaja, sehingga betul-betul hampir 90% menguasai selok belok dalam bidang budu. Itu step yang kedua. Okay. So benda ni penting. So bila dah dalam proses yang sama, awak sedang belajar cari ilmu tentang budu tadi, masuk kepada step yang ketiga, iaitu di masa yang sama awak boleh terus sampaikan, kongsikan, beritahu, bercakap dengan pelbagai platform yang ada, sama dalam bentuk blog, platform Facebook, platform TikTok, platform laman web, apa sahaja peluang-peluang yang ada, lorong-lorong yang ada untuk awak sampaikan ilmu yang memiliki tentang budu tadi secara konsisten. Secara konsisten, seamanah, istiqomah, insya-Allah di situ akan berlaku beberapa benda yang di luar jangkaan. Itu 3 step saja. Okey, bayar. Bayar. Ni. Assalamualaikum bos. Morning. Ya. Morning. Waalaikumsalam. Amin.
Halo, bawa kalau ada kau. Apa kita ada sama tahu tak halus tu. Halus, halus. Sabar. Tu bagi. Kira. 2, 3, 4, 5. Beres, bos. Beres. Thank you sudah. Kena stres dulu, stres. Beres, bos. Boleh sambung itu 3 step saja ya Encik Ahmad Yusof. Cara paling mudah untuk kita kenal apakah kelebihan diri kita. So bila kita sentiasa kongsi, sampaikan, bercakap tentang ilmu yang dalam bidang kita dengan pelbagai platform, secara tak langsung ia akan mempertajamkan. Satu. Yang kedua, membuat mengingatkan ilmu kita. Dua. Yang ketiga, ia akan membantu menyebabkan perkongsian tadi dalam contoh dalam bidang tadi kita ceritakan tip bagaimana cara untuk buat bulu bagus, berkualiti, untuk atasi masalah bulu tak berkualiti. Pelbagai solusi yang kita berikan ni insya-Allah orang sangat perlu dalam bidang kita, dalam bidang yang awak dah tunjukkan. Itu dia. Ini cara yang saya amal hingga hari ini. Saya dalam bidang kesihatan perut, saya sentiasa belajar kumpul maklumat berkenaan dengan organ perut, permasalahan perut, cara untuk atasi masalah perut, tentang gambarnya, dengan videonya, dengan produknya, dengan apa sahajalah fakta-fakta informasi tentang perut yang berkenaan dengan perut sahaja. So saya kongsikan dalam berbagai platform, sama ada dalam bentuk blog, dalam bentuk YouTube, dalam bentuk FB Live seperti ini. Ini saya amal hingga hari ini dan alhamdulillah benda yang betul lambat laun memang mereka awal tidak mendapat sambutan. Itulah normal. Bukti jelas. Nabi masa mula-mula bawa agama Islam semua tak peduli. Sahabat Nabi yang fasih bercakap, yang mahir bercakap, yang cerdik pandai pun pada awal membawa Islam semua kata Nabi tak betul. Sama lah konteks kita berkongsi sesuatu yang kita ada, bakat yang kita ada, kelebihan kita ada. Dekat awal memang tak peduli, tak nak tengok. Tapi benda yang baik, benda yang elok, akhir sekali insya-Allah orang akan berikan juga sesuatu yang berguna di akhir nanti. Ini yang saya nak cuba sampaikan supaya bila ada manfaat kepada anda semua insya-Allah. So anda terima tak terima itulah hidayah Allah Taala sebenarnya. Itu kena faham dah tu. That's why saya boleh buat FB Live. Saya memang aktif buat FB Live sebab nombor satu ialah FB Live ni saya anggap macam TV saya. Saya tak mampu nak masuk Astro, tak mampu nak masuk TV3. Justru saya mempergunakan secara optimal lah kelebihan FB Live untuk saya sampaikan berbagai perkara, berbagai maklumat berkenaan dengan bidang saya, iaitu membantu orang ada masalah kesihatan perut seperti perut pedih, perut luka, perut masalah semelik, buasir, gastrik dan juga barah. Contoh. So anda faham 3 step paling mudah bagi cara untuk bina potensi diri dan amat rugi sekali. Kenapa saya kata merugi kalau anda tak kenal potensi diri? Anda salah semua dah hidup lama dah. Bukan sehari 2 hari. So berbakanya usia ada tu kalau tak digunakan ilmu ni, maka yakinlah ia amat merugikan. Sebab perlu ingat setiap manusia hidup umum ini ada peranan, perlu memberi sedikit sumbangan sosial kepada masyarakat. So anda boleh sumbangkan untuk kebaikan masyarakat umum dengan bidang awak. Setelah awak kenal dengan pasti potensi diri, kelebihan diri, bakat yang ada dari awak, yang awak anugerah spesial untuk awak semua. Okey. Alright, harap maklum itu dia daripada saya insya-Allah. Okey, saya fikir cukup satu bab dahulu. FB Live ini supaya tak campur aduk. Kita jumpa next FB Live. Salam hormat, saya sayang, semoga manfaat. Assalamualaikum, terima kasih.